Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah dua kan apa hal ni rumah ni? Ha? Rumah dua ni. Ada dua. Satu kat handphone. Test tadi. Okey. Ya. Lepas jogging lah. Ya. Lepas jogging. Tak pakai baju lagi ni. Jogging. Oh, Ya. no. Jogging sungguh. Kalau kelapu gelap je. Ripa. Seperti itulah. Samsri masuk dah Haji Nurul masuk dah. Oh. Ada lagi tak masuk lagi lah. Masuk dah. Waalaikumsalam. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. كيف حالكم اليوم؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله نحن بخير. Alhamdulillah. Ana bikhair, Ustaz. Khair. نحن بخير. kami. Ana bi khair. ما شاء الله. طيب. Ana bi khair. Hum. Hum bi khair. هم بخير. Tengok tu lah. من هما؟ Ana hadir, Ustaz. Ya. Okey. Uncle ni ada dua ya? Uncle? Assalamualaikum. Tak ada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni. Masya-Allah Jini. Welcome ni, welcome. Waalaikumsalam. Ya. Okay. Macam mana ni gambar tak ada ni? Itu kena tanya Umar tu. Bahagian itu kena tanya Umar. Gambar tak ada. Tekan video Uncle. Syahir ya. Syahir.
Saya ada. Ahmad Syahir. Ada. Mana tadi ada dia? Ada. Keluar balik. Okay, time. Oh, dia keluar balik. Ada. Okey. Okey. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan kita syukur di atas segala nikmat Allah. Terlebih lagi kita dapat musim COVID ni, musim PKP ni kita dapat boleh kita kata seminggu banyak kali kita berkongsi ilmu dan harapnya lah habis musim COVID ni kita dah boleh banyak kuasai bahasa Arab. InsyaAllah fil qadim في يوم القادم إن شاء الله يمكن نتكلم باللغة العربية إن شاء الله. InsyaAllah. Kita boleh bercakap dalam bahasa Arab. Yaumul Qadim insya-Allah. Fil qadim pada akan datang. Baik. So insya-Allah kita dah bincang poin penting pada pertemuan lepas kita yang bincangkan. Okey, insya-Allah kita akan masuk poin yang ke-6 dan ke-7 sedikit ulang kaji. Ya, kemudian kita akan masuk pelajaran baru iaitu tentang TL. Baik. Tengok muka kerja, muka surat 2 tu asal kata. So baik. Kita kena ingat ni, ini penting sangat. Asal kata ni di antara perkara penting yang kita perlu faham. So kita kena tahu kebanyakan perkataan, 90% lebih perkataan, ya, atau kita kata 95-97% lah perkataan tersebut dia ada asal kata. Jadi memang kita perlu tahulah. Yang penting dia kita tahu nak cari asal kata tu. Ya. Kemudian daripada asal kata tu lah kita akan boleh ubah dengan banyak perkataan yang lain. Boleh faham ya tuan-tuan ya? Baik. So kita tengok bagaimana nak cari asal kata balik. Apa dia syarat-syarat asal kata? 3 huruf. 3 huruf. Dia mesti Huruf 3 pertama, huruf. huruf ketiga fathah, huruf tengah Kedua berbaris. baris. Naam. Baris. Okey, baik. So 3 syarat tu. Dia mesti ada 3 huruf. Huruf pertama dan huruf ketiga mesti baris fathah. Huruf yang kedua mesti berbaris. Itu syarat dia. Okey. Lama-lama insya-Allah kita dah boleh kuasailah benda tu, ya. InsyaAllah. Saya rasa tak ada orang yang ada masalah lah dalam untuk mencari asal kata ni. Antara kita. Baik. Seandainya kita kembali balik tengok pada poin yang ke-6 yang kedua. Sekiranya anda ingin mencari asal kata dari perkataan yang melebihi 3 huruf. Atas sikit Umar. Yang melebihi 3 huruf. Apa cara nak buat? Ya. Ingat balik. Pertama, buang alif lam. Ya. Okey. So kalau buang alif lam dapat 3 huruf, okey clear dah. Kita buka kamu saja. Kemudian kalau kita tengok ada alif lam, ada pula tamarbutah. Kan? Ataupun tak ada alif lam tapi ada tamarbutah. Ya. Okey, kita cari perkataan tersebut. Macam kita antara contoh apa dia? Perkataan tersebut dulu kita bincang, perkataan surah Al-Fil tu kan? Imra'atun. Ingat tak? Isteri. Al-Fil pula Al-Masad. Imra'atun. Imra'atun. Imra'atuhu. Isteri. Imra'atuhu kan? Kata dia. Tapi dia terikat. Itu yang kita akan belajar selepas ni. Domir yang terikat tu. Pemilikan. Imra'atuhu. Perempuan dia atau isteri dia. Ya. Okey. Kalau kita pisahkan dia jadi imra'atun. Kan? Cuba tengok balik. Surah Al-Masad. Al-Masad. Okey Umar, ana guna whiteboard sekejap .
Okey. Contoh ya. Sebab kita akan masuk pelajaran baru jugalah. Contoh perkataan dia tulis tu wam ra'atuhu. Wam ra'atuhu. Okey, ini lafaz dia. Betul ya? Okey. Asal kata hu dekat belakang tu, macam kita belajar dalam buku kertas kerja kita tu, hu tu, ya, cuba tengok balik, dia adalah hu yang terikat dengan dhamir bil idhafah. Okey, tengok terikat dengan isim yang menunjukkan kepada pemilikan. Kita akan jumpa perkataan wamra'atun. Wamra'atun bila kita buang dia jadi wam, asalnya dia bukan wam tak biasa tu, dia adalah ta marbutah. Tapi bila ta marbutah ni diikat dengan dhamir tadi, ta tu jadi ta marbutah tu jadi ta. Okey. Kalau kita belajar tajwid, setiap perkataan yang kita guna bahasa Arab tu kalau dibaca dia huruf ta marbutah ni bila disambung dia jadi apa? Kalau disambung. Jadi plural. Sambung. Jadi ta. Ta. Bacaan tu disambung dia jadi ta. Tapi kalau bacaan tu diwakafkan jadi ha. So ta marbutah ni mempunyai dua wajah. Okey. So ini nak kena faham dengan perkataan huruf ta marbutah ni. So perkataan asal dia bukanlah perkataan imra'atun ni, bukanlah perkataan bukanlah ta yang biasa tu, tapi dia adalah ta marbutah. So okey. Kemudian waw dekat depan tu kan, itu adalah dan. So asal kata dia kalau kita tengok sini lah ini imra'atun. Dekat whiteboard ni. So sekarang ni macam mana kita nak cari asal kata imra'atun? Apakah asal kata imra'atun? Saya dah tunjuk tadi cara-cara buang-buang perkataan yang tak ada kena-mengena. Tadi asal dia buat macam ni. Okey. Wamra'atu. Ini asal dia. Asal perkataan. Kemudian, okey, saya ubahkan bila nampak sikit. Dia akan jadi bila kita buang ta marbutah, buang ha, dia akan jadi wamra'atu. Okey. Ta tu ingat ta tu bukan ta biasa tapi dia adalah ta marbutah. Itu. Lepas tu kita buang waw, dia jadi imra'atun. Okey. Okey, sekarang macam mana nak cari imra'atun? Okey, siapa boleh sebut kat saya apa asal kata imra'atun? Alif kena buang. Mara'ah. Ta marbutah buang alif. Okey, kita buka kamus sekejap. Buka kamus. Mim ra'a. Mim ra hamzah. Okey. Kita buka muka surat 385. 385. Kita akan jumpa asal kata mim ra'a tu iaitu mara'a atau mari'u yamra'u. Mara'a. Muka surat 385 sebelah kiri tengah mara'a mari'a. So sebutan madhi dia tu ada dua. Sebutan madhi dia tu ada dua. Mara'a mari'a. Okey, kita bukan nak cari itu. Kan? Tapi yang penting ni kita dapat jumpa perkataan imra'atun tu dekat bawah. Turun sikit tengok dekat mula-mula tengok orang lelaki. Nampak tak perkataan orang lelaki? Mir'un. Okey. Mar'un atau mir'un. Orang lelaki dia panggil mar'un atau mir'un.
Turun bawah sikit orang perempuan. Mar'atun, Mar'atun. imra'atun. Imra'atun. Jadi kita ambil dekat situ imra'atun. Jamak dia lah nisa. Okey. Okey, imra'atun. Oh, jamak nisa. Oh, Nisa Surah orang An-Nisa. perempuan. Kan? tak ada kena-mengena. Okey, so nisa. Orang perempuan. erti dia lah orang perempuan dia. Orang perempuan dia amratu. Ada Boleh hu. faham ni? Boleh. Okey. Boleh. So wamra'atuhu tadi ialah dan orang perempuan dia. So Orang orang perempuan perempuan dia dalam bahasa kita cakap apa? Isteri dia lah kan? Betul tak? Dan Orang kita isteri perempuan kan? dia pergi kedai. Kita katakan orang perempuan dia pergi kedai. So Orang siapa Cina orang perempuan dia tu? isteri Kan? Isteri dia lah. Jadi ayat ini dan isteri dia. Dan isteri siapa? Hu tu kepada siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Kan? Dan isteri Abu Lahab hammalatal hatab, pemikul kayu api. Kayu api. Okey, macam itulah. Tu nanti insya-Allah yang pelajaran lain tu akan datang kita akan belajar. Kita akan belajar. So point dia sekarang ni ialah kita nak tahu cari asal kata. Okey? Okey. Kita cuba lagi sekali. Cuba carikan saya perkataan surah surah An-Nasr atas Abu Lahab tu, surah An-Nasr atau kita panggil kalau kita belajar dia jadi pendek, surah Nasr kan. Kalau kita tak belajar dia jadi surah Iza Jaa Nasrullah. Jadi itu. Okey, cuba cari perkataan afwaja. 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 Nasar afwaja. Ada. Pasal Ayat kedua. Wajah. Ra'aytana irrafidi afwaja. Okey. Ya. Bismillah afwaja. Wajah. Wajah. Fawajah. Okey, Fawajah. baik. Wajah. Fawajim. 200. So fawaja ni Ya. 200. Siapa jumpa? 200. 28 dan 29. fawaja. Wow. 295. 295 betul. Betul. Wajah. 295 Okey. Kita akan jumpa perkataan tu, dia tak ada asal kata macam tu tapi buku kita kecil lah ya. Kita akan jumpa 295 kanan, bawah. Iaitu faujun afwaj. faujun afwaja. Afwaj. So afwaj adalah kumpulan puak dari manusia kelompok. Afwaja dia tulis bawah situ, afwaja berpuak-puak, berbondong-bondong, berkumpul-kumpul. Puak dari manusia. Yang penting dia tadi ialah Fahaja. dengan kamus kecil Berpuak-puak, ini kita boleh berbondong-bondong, cari perkataan. Ya, itu yang penting. Kita Afwaja. boleh cari. So kita boleh baca dekat situ. Yang sebenarnya kalau kita cari nanti kita akan jumpa lah wara'aita. Contoh, kata wara'aita dan engkau telah lihat an-nasa manusia yadkhuluna mereka masuk di dalam dini agama Allah afwaja, berbondong-bondong, berpuak-puak, beramai-ramai. Berkumpulan-kumpulan. Macam itu. Yang penting ni kita tahu macam mana. So kita boleh tahu ayat itu cerita apa. Baik. Sekarang saya nak cuba lagi. Kita cuba cari perkataan al-kafirun. 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 So alif lam buang. Kafara. Kafaro. Kafara. Okey. Saya nak kita sampai tengok perkataan tu je kita dah tahu apa tinggal. Macam tadi Jainuddin kata bila saya sebut dia terus kafara. Dia dah tahu dah. Alif lam buang, alif buang, waw nun buang. Terus tinggal kafara. So macam tu juga perkataan apa-apa perkataan kita dah tahu terus sebut asal kata. Boleh faham ni? Masya-Allah. Baik.
Ya. Begitulah. Okey. Saya cuba lagi ya. Kita cuba lagi untuk cari perkataan tersebut. Okey. Surah Al-Humazah. Al-Humazah ayat 6. Ada perkataan Al-Muqadah. Ayat 6. Narullahil muqadah. Al-Muqadah tu apa asal kata dia? Nah, Makoda. Dah. Waqadah. Makodah. Baik. Makodah. Oh, Okey. Okey. Okey, begitulah ayat-ayat macam tu kita nak cari perkataan untuk mencari asal kata. Okey, alhamdulillah kita dah ni faham. Ustaz yang Al-Muqadah ni, dia macam boleh tertukar buang waw instead of buang mim. So pilih salah satulah. Buang waw pun Buang. boleh, dia boleh buang mim pun boleh kan? Tapi So kalau kita kena carilah nanti. Kita kena carilah yang mana yang sesuai. Tapi sebab dua-dua huruf tu macam chances tinggi untuk dibuang kan? Tapi dia takkan boleh ada satu huruf je. So kita kena ingat balik. Apa dia fungsi dia? Asal kata mesti 3 huruf. 3 huruf. So salah satu sahaja. Ya. Okey? Okey. Okey, jelas dekat kita? Baik, alhamdulillah. Boleh wakodah tu. Okey, Ya. baik. Makodah. Seterusnya kita tengok nota kita. Okey, sehat bermaksud kita dah clear poin yang ke-6. Ya. Baik, sekarang kita masuk perincian domir. Perincian domir. So sekarang ni domir yang terikat 7B1. So kita dah bincang tentang 7A. Okey? 7A kita dah bincang. Iaitu terikat dengan isim yang menunjukkan kepada pemilikan. So kembali kepada, ingat balik kita punya apa panggil table. Table kita. Cuba tengok table nombor 1. Table nombor 1. Table nombor 1 dia ada 2 jenis domir yang terikat. Domir yang terikat dengan Isim. lagi satu Umar lagi satu sebelah. Ni. Ini terikat dengan isim dan haraf. Baik, kalau kita dekat kita punya whiteboard ada 2 saya sebut itu domir yang terikat dengan isim, ya. Nak guna. Iaitu kita bahu kalau huwa untuk terikat dengan huwa, domir yang terikat dengan huwa nak menunjukkan pemilikan, so kita nak kata kitab dia, kitabnya, huwa. Okey? Kitabuhu. Kitabuhu. Tak kisahlah dia kata kitabihi ke, kitabahu ke, kan? Baris babibu tu tak penting. Itu penting kemudian. Dia penting, bukan tak penting, tapi dia penting tapi kemudian nanti. Sekarang ni kita nak tahu bagaimana ia terikat. Okey. Kalau kita nak kata kitab engkau, macam mana? Kita buka. Okey. Kita nak kata kitab kami, macam mana? Kitabuna. Kitabuna. Kita nak kata kitab kitab mereka, macam mana? Mereka. Kitabuhum. Kitabihim. Tak kisah. Okey. Kitabuhum. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita dah tahu. Begitu juga. Cuma tinggal lagi kita nak kena banyak perkataan tentang isim itu sendiri. Kita kena banyak ada perkataan isim itu sendiri. Contoh, kita dah tahu. Okey. Contohnya kita kata baitun. Kita tahu baitun rumah. So nanti kita buka lah buku cucu-cucu kita ke, tengok dia ada kata hadza baitun, hadza qamisun. Kan buku-buku sekolah rendah dia akan ajarlah bahasa Arab indah. Kita ambil perkataan.
Orang Arab cakap telefon apa? Telefoni. Macam orang Perancis lah. Grand Bell lah kata tu. Apa dia? Handphone. Telefon, handphone. Mobile. Jawal. So jadi itu je masalah kita. Kan? Oh, ingat vocabulary ya. So kita kena ingat vocabulary untuk kata-kata nama tu lah. Jawal. Jawal. Okey. Kalau kita nak kata apa lagi? Buku kan? Kita tahu dah buku apa dia. Okey, pen apa dia pen? Kolam. Bahasa Arab? Salam. Masya-Allah. Kan? Begitulah. Kita tahu satu-satu. Anak. Balik. Anak ibnu. Bentun. Aulad. Lelaki ke perempuan? Walad. Walad budak muda. Walad. Kalau ada banyak satu anak dia panggil walad. Banyak anak dia panggil aulad. Aulad. Kan? Banyak anak dia panggil aulad. So semua itulah nanti bila kita lalui ayat-ayat kita akan jumpalah. Ya. Kita akan jumpa perkataan-perkataan sebegitu rupa. Baik. So kalau kita nak kata anak aku, Ustaz, soalan. Sila. Soalan. Ni untuk mereka dua orang ni, untuk dua orang. Laki-laki dengan perempuan sama Sebab itu kalau kita Umar, tengok dalam cuba tengok 7B. 7A, 7B. Cuba tengok. Saja. Berdiri sendiri terdapat 14 dalam kurungan saya buat 12. Saya dah sebut benda ni sebelum ni. Kenapa 14, kenapa 12? Dua sama. Okey. So cuba tengok balik kotak yang Umar buat tadi. Dua sama. 14, 12. Oh, okey. 14, 12. Okey. Kenapa 14? Kalau secara keseluruhan semuanya 14. 14, ya. Betul. Tapi Ya. cuma tinggal lagi perkataan huma, Dua sama. huma dan juga antuma sama. Okey. So, bila kita kata kita nak pisahkan antara lelaki dan perempuan tu dia 14 lah. Bila kita boleh join JV dia dekat situ dia jadi 12 lah sebab dua perkataan yang sama. Umar ada dua kan? Umar, cuba tengok dekat nombor 2 tu Umar. Nombor 2. Entah punya table nombor 2. Umar 1. Okey, nombor 5. Nombor 5. Umar juga. Umar juga. Faham. Okey. Okey. Kemudian kita cuba buka dekat perkataan antuma nombor 8. Antuma. Dan juga antuma nombor 11. 11 sama. So, kalau Hmm. kita sekalikan 4 tersebut, huma ada huma jadi huma ada 1 je lah. Kalau nak huma ada 2 pun boleh, nak huma ada 1 pun boleh. So sebagai itu yang membezakan. Okey? Membezakan 14. Okey, satu lagi Ustaz, soalan. Ya, silakan. Satu lagi, kalaulah mereka ramai mereka ni, katalah 4 orang, katalah 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Okey, yang mana nak guna? Terus kepada lelaki saja. 2 perempuan, 1 lelaki. Mana nak Terus guna? kepada lelaki. Kalau ada lelaki, terus kepada lelaki. Tak kisah ada perempuan tak ada perempuan, lelaki. Satu kan lelaki pun, kalau ada 50 perempuan pun, kan? Tetap dia lelaki. Antum lah. Okey, jazakallah. Dalam bahasa Arab, lelaki is number 1. Number one, yes. Lelaki apa? Oh, Man first. Muzakkar. Ketua. Okey. Lelaki. okey dalam bahasa Arab, man first. Man first. Bukan ladies first. Man first. Man first. Tuan dan perempuan. Okey ya. Jadi maknanya 6 tu, yang level 6 tu, hunna tu kan? Maknanya mereka ni semua perempuan lah ni kan? Ya, Tiga perempuan lebih. saja khusus. Kalau perempuan itu sebab itu dia macam ini.
dalam bahasa Arab, kalau perkataan tersebut merujuk kepada lelaki, termasuklah dalam itu perempuan. Bila beritahu tentang perempuan, itu khusus untuk perempuan, tidak termasuk lelaki. Ayat Quran macam itulah. Okey, insya-Allah. Al-Quran bahasa Arab memang macam tu. Bahasa Arab pun okey. Kecuali dia ada qarinah kalau kita belajar fiqh lah. Kalau kita bertafsir, dia beritahu tentang qarinah atau petunjuk-petunjuk yang lain menunjukkan bahawa ada pengecualian. Okey? Tapi dalam perkataan tak ada pengecualian pun. Biasanya macam kita bagi salam lah. Kita bagi salam dekat orang perempuan kita, apa dia? Assalamualaikum. Mana Assalamualaikum juga kan? Ya. Ya, kita tak ada cakap Assalamualaikum, kikum mata ada. Assalamualaikum juga. Okey. Jelas? Okey. Okey, baik. Sekarang terikat dengan haraf. Sama macam terikat dengan isim. Ya. Haraf sama terikat dengan isim. Okey. Domir dia tu sama. Baik. Seterusnya ialah terikat dengan fi'il ma'ruf. Inilah yang kita belajar pada pertemuan lepas. Fi'il ma'ruf. Apa maksud fi'il ma'ruf? Yang dikenali. Dikenali apa? Yang kenali. Pembuat apa tu? Pembuat dia tu dikenali. Okay, alhamdulillah. Zaid. Okey. So kita tahu siapa yang buat. Okey, itu yang dipanggil fi'il ma'ruf. Kalau kita tak tahu siapa pembuat dia, nanti kita akan belajar bab kita panggil sebagai fi'il majhul. Itu akan datang. Ya. Yang penting sekarang ni ialah kita tahu tu dulu. Fi'il ma'ruf. Baik. Ganti nama diri tu sebagaimana biasa, tapi cuma tinggal lagi nama dia tu, ganti nama diri dia tu dia tak sama macam mana kita tahu tadi tentang ganti nama diri berdiri sendiri atau terikat dengan isim dan haraf. Ini masalah ganti nama diri ni yang kita kena selalu kuasai lah. So masalah ganti nama diri dalam bahasa Arab, dia akan berlaku kepada satu berdiri sendiri. Itu yang kita tengok, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anta, antum, antuna, ana, nahnu. Okey. Kemudian terikat dengan haraf atau isim. Kalau kita tengok dia punya ganti nama diri adalah beza sikit. Huwa jadi hu, kan? Ya, huwa jadi hu, huma tetap huma, hum jadi hum, hiya jadi ha. Hiya jadi ha. Iya jadi ha. Huma tetap huma, hunna tetap hunna, anta jadi ka. Anta jadi ka. Kan? Antuma jadi kuma. Antum jadi kum. Ya, macam kita kata Assalamualaikum. Kenapa alaikum? Alaikum tu sebab kum tu sebab terikat dengan domir jar, iaitu domir yang terikat dengan haraf. Alaikum, ala kan? Alaikum. Okey, anta jadi anti jadi ki. Antuma jadi kuma, antuna jadi kunna, ana jadi ya apa? Ya. Ana jadi ya. Kami jadi okey. Itu. Baik. Cuma tinggal lagi dalam domir terikat isim dengan fi'il nanti, dia yang membezakan dia cuma sedikitlah. Hu tetap hu, kan? Hu jadi lain. Okey. Domir terikat isim ni akan berbeza, jauh berbeza dengan jauh berbeza dengan fi'il nanti. Okey, baik. Sekarang kita masuk balik fi'il. Tadi buka Omar yang fi'il tu. Table fi'il. Okey. Okey. Sekarang ni kita tengok dekat fi'il madhi. Perbuatan telah berlaku. Okay. So ingat balik tadi.
bila kita cakap pasal fi'il madhi ni, bila kita tadi sebab itu tumpuan kepada asal kata tu penting tadi. Asal kata yang kita cari dalam kurungan tadi, 3 huruf tadi, kemudian sebelah dia tu mesti ada apa dia? Kita ingat syarat asal kata, nak cari asal kata mesti ada Bracket. dalam kurungan, lepas tu ada Dalam perkataan ya dekat depan asal kata, kemudian disambung dengan asal kata. Okey Umar, saya guna ni sekejap Umar. Whiteboard. Okey. Saya buat contoh ya. Ini ingat. Contoh, kita cari perkataan contoh kitab. Perkataan kita cari perkataan kitab. Kan? Kita cari perkataan kitab, kita akan jumpa perkataan tu asal kata adalah kataba. Kataba. Betul? Betul. Betul tak? Okey. Kataba. Okey, ingat dia benda ni dia mesti dalam Kurungan. Kita mesti cari dia dalam kurungan. Dia mesti dalam kurungan. Ka ta ba. Tiga. Okey. Okey. Kemudian selepas kata ba ni dia mesti ada perkataan ya. Ingat kaf ta. Ini saya tak tulis baris, kamu saya akan bagi tahu. Ba. Okey. 3, 6. Okey, kita jumpa benda ni. Okey. Abang ajak tubuh. Seterusnya selepas tu jangan hiraukan. Jangan hiraukan. Ya. Yang penting ni kita jumpa tu. Bila kita tahu tu, okey baik, ini sangat menarik. Yang kita jumpa, okey, kataba ni adalah fi'il madhi. Fi'il madhi, ya. Yaktubu ni adalah fi'il mudhari'. Mudhari'. Okey. Baik, kita buka kita punya table. Buka table sekejap. Okey, Umar boleh kembali pada table yang tadi Umar. Table fi'il. Tinggal 2 minit ke? 2 minit fi'il. Okey, tinggal 2 minit nanti sambunglah dari satu sesi ya. Okey. Okey. Contoh perkataan yang kita jumpa dalam whiteboard ni, perkataan fa'ala. Tak ada beza fa'ala dengan kataba, cuma yang beza dia huruf saja. Baris kita nak cari baris. Okey, yaf'alu. Tapi dalam kamus untuk kataba erti dia punya mudhari' yaktubu. Okey. Bila kita jumpa dalam fi'il madhi 3 baris tadi, automatically kata nama ganti diri dia ada dekat situ. Okey. Yaf'alu automatically perkataan akan atau sedang akan berada dekat situ. Mudhari'. Okey. Okey, insya-Allah sekejap lagi kita sambung satu berapa minit lagi. Ya. Nanti kita sambung. Kita akan masuk dalam pelajaran baru insya-Allah untuk fi'il. Okey. Pelajaran baru. Less than 1 minute lah. So anytime boleh pergi ni.